Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raizat bin Roslan, nombor metrik 2766603. Saya ingin membentangkan pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Kenegaraan merupakan satu kursus yang mengajar tentang hal ehwal sesebuah negara untuk melahirkan warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Warga negara yang baik mempunyai tanggungjawab terhadap pertama diri sendiri, kedua keluarga, masyarakat dan ketiga negara. Kenegaraan dalam disiplin sains politik ialah pembinaan negara bangsa. Secara umumnya, kenegaraan adalah satu bidang pengajian yang matlamatnya melahirkan rakyat atau warga negara yang baik dan bertanggungjawab dalam usaha membentuk sesebuah negara dan bangsa yang bersatu padu, dihormati di peringkat antarabangsa melalui pembelajaran yang penghayatan khusus kenegaraan. Warga negara yang baik dan bertanggungjawab perlu mengetahui latar belakang warisan budayanya, perkembangan sejarah bangsa dan negaranya. Negara bangsa mempunyai 3 komponen utama, iaitu pertama negara, kedua individu dan ketiga bangsa. Negara merujuk kepada wilayah kewujudan kelompok manusia dan individu iaitu manusia. Yang ketiga bangsa, satu kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Maksud negara, satu unit politik yang mempunyai kedaulatan dan mempunyai tanggungjawab dan kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran sendiri. Ditakrifkan sebagai kawasan tertentu yang mempunyai sempadan yang jelas, mempunyai penduduk yang tinggal di suatu terdapat sesebuah kerajaan yang memerintah dan kerajaan itu mestilah berkesan dalam menjalankan pemerintahan. Bangsa ialah kewujudan dalam kumpulan manusia tertentu dengan beberapa ciri yang sama. Persamaan ini boleh terjadi daripada pelbagai perkara seperti unsur-unsur pertama jasmani, kedua politik dan ketiga kebudayaan. Etnik yang hidup dalam keadaan yang terintegrasi tanpa perbezaan yang wujud di antara mereka dapat menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran negara kerana mereka terhindar daripada sebarang konflik kaum yang merugikan. Proses pembinaan negara bangsa. Aku dan harap menentukan sesebuah negara bangsa hanya terbentuk setelah melalui 4 proses berikut, iaitu pertama, stage building, ialah bina negara. Kedua, nation building, bina bangsa. Ketiga, mass participant, penyertaan rakyat. Keempat, politic of distribution, pengagihan nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan dari satu tahap kepada satu tahap di atas adalah berbeza dari satu negara ke satu negara yang lain. Perubahan ini melakukan kerana konflik yang terjadi antara etnik atau kaum disebabkan oleh wujud jurang perbezaan yang terlalu besar di antara mereka semasa atau selepas penjajahan Inggeris. Sebarang tindakan untuk memenuhi kehendak dan kepentingan kaum tertentu akan sentiasa disalahartikan oleh kaum yang lain. Apabila berlaku konflik, maka perubahan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan proses pembinaan negara dan bangsa akan memasuki tahap selanjutnya sehinggalah membentuk sebuah negara bangsa menjadi kenyataan. Di Malaysia, pembentukan negara atau state yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum hanya dimulakan pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan mula melonggarkan pemberian kerakyatan bersyarat pada pendudukan bukan Melayu. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 yang diperolehi dari Inggeris mengukuhkan lagi asas itu dan diikuti pula penubuhan Malaysia yang pada tahun 1963 sebagai tanda pembentukan negara Malaysia yang berdaulat. Pada waktu itu, Malaysia hanya mendapatkan sebuah negara state daripada Inggeris sebagai simbol kemerdekaan Malaysia diperintah oleh Parti Perikatan yang sah dan diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bagaimanapun, penduduk yang tinggal di Malaysia masih belum diintegrasikan sebagai sesebuah bangsa. Mereka masih dikenali mengikut kaum dalam segala bidang. Pada tahap pertama ini, interaksi dan perpaduan kaum berada pada tahap yang paling rendah. Pada tahap kedua, memperlihatkan berlakunya perhubungan awal yang longgar antara kaum. Hubungan longgar antara kaum yang dipisahkan oleh jurang perbezaan yang sangat besar ini dijelaskan oleh Funival sebagai mempunyai ciri-ciri masyarakat majmuk apabila terdapat lebih daripada satu etnik termasuk penduduk Bumiputera yang tinggal di situ.
Mereka bercampur tetapi tidak bersatu, tinggal berdekatan tetapi terpisah, mengamalkan budaya, pekerjaan dan pendidikan yang berbeza. Pada tahap ini, integrasi antara mereka berada pada paras minimum, seperti mereka hanya bertemu di pasar ketika menjalankan urus niaga sahaja. Pada tahap ketiga, perhubungan kaum menjadi agak rencam, pelbagai dan saling bergantung yang akhirnya memerlukan kepada satu iklim persefahaman yang harmoni bagi mendamai dan memenuhi kepentingan kaum supaya perpaduan dapat diwujudkan. Kemudian jurang perbezaan yang wujud di antara mereka cuba dirapatkan, persamaan dan kerjasama antara kaum dicari serta diperluaskan sebagai ikhtiar mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Pada tahap ini, masyarakat telah diintegrasi ke dalam satu bangsa yang bersatu dengan memiliki nilai-nilai yang sama dalam membentuk sebuah negara bangsa Malaysia. Kesimpulannya, walaupun Malaysia sedang menuju ke arah sebuah negara maju dan terdedah kepada globalisasi yang melanda akibat daripada ledakan teknologi maklumat, pembinaan sesebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu masih diperlukan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada masyarakat majmuk. Usaha kerajaan dalam menyusun semula masyarakat melalui dasar-dasar yang dijalankan selepas peristiwa 13 Mei 1969 merupakan langkah baik menuju pembentukan sebuah negara bangsa. Semangat nasionalisme menjadi pemangkin dan pelengkap kepada usaha kerajaan ini. Setiap warga negara sepatutnya bersedia menggantikan nasionalisme sempit berasaskan perkauman kepada nasionalisme kebangsaan, lantas melahirkan pula semangat patriotisme yang tidak berbelah bagi terhadap negara. Sekian, terima kasih.